Imam Ibn Qayyim mengatakan, ya, demi Allah, tidaklah engkau dikalahkan oleh musuh lalu dizalimi kecuali setelah engkau ditinggalkan oleh penolong kamu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka janganlah sekali-kali engkau mengira bahawasanya syaitan telah menang atasmu, ya, akan tetapi Allah yang memelihara kamu telah berpaling meninggalkan kamu. Maknanya dia semua kembali kepada Allah. Jika kita jaga hubungan kita dengan Allah, Allah akan jaga kita, ya. Dan apabila kita berpaling daripada Allah, Allah akan berpaling kepada kita. Dia bukan masalah musuh tu jadi kuat atau tidak, tetapi masalah dia adalah kembali kepada kita, ya, dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat dalam surah Muhammad ayat 7. Allah kata, ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum. Wahai orang yang beriman, jika kamu menegakkan agama Allah, Allah akan memberi kemenangannya kepada kamu. Janji, Allah dah janji sebenarnya. Allah dah janji, confirm. Sekiranya kamu tegakkan agama Allah, Allah akan bagi kemenangan. Tapi kita lihat hari ini, adakah kita diberi kemenangan? Kehinaan, kekalahan satu demi satu. Kita terus lemah, kita terus dihina, ya. Kenapa kemenangan Allah tak turun? Kita umat Islam hari-hari berdoa, ya Allah, laknatlah orang Yahudi dan Nasrani, timpalah masuk bala musibah atas mereka, pecahkanlah tembok barisan mereka. Tetapi kita mendapati bahawa hal itu terus tak dicapai, ya. Dah bertahun-tahun kita berdoa, kan? Masyarakat kita kan lepas solat doa itu sangat bagus. Tapi kita lihat bahawa seakan-akan doa itu tak mustajab. Sedangkan Allah dah kata, kalau sekiranya kamu menegakkan agama Allah, Allah akan bagi kemenangan. Kenapa kemenangan Allah, ya, tidak kunjung tiba kepada kita, ya? Kita lihat muka 172, ya, surah Ali Imran ayat 100, ya. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebahagian daripada orang-orang yang telah diberi Alkitab, sekiranya kamu mengikuti orang Yahudi dan Nasrani, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang-orang kafir sesudah kamu beriman. Bagaimanakah kamu sampai menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu? Maknanya kita ada Al-Quran, ya, dan Rasul pun berada di tengah-tengah kamu. Sunnah Nabi kita maklum, ya. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini janji Allah atas kita, ya. Kalau kita berpegang teguh, ya, dengan Al-Quran dan Sunnah sejajar dengan pemahaman salafus salih, sekiranya kita berpegang dengan ilmu, ya, sekiranya kita bertindak dalam amalan kita berdasarkan ilmu, ya, dan bukan atas dasar emosi semata-mata, dan bukan sama sekali bukan atas kejahilan, ya. Allah berjanji, ya, barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, ya, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Allah akan bantu dan Allah akan memberi kemenangan, ya, atas kita. Tuan-tuan dan puan-puan, saya melihat ada dua lagi asas yang belum sempat kita baca, ya, iaitu asas yang kelima berkenaan tentang, ya, membantah orang yang menyelisihi al-haq, ya, adalah sebahagian daripada amar ma'ruf dan nahi munkar, ya.
Dan juga perkara yang keenam yang terakhir iaitu tasfiyah dan tarbiyah. Syekh Abdul Malik nak mengatakan bahawa dua perkara ini adalah termasuk dalam asas dakwah kita yang perlu kita titik beratkan dan jangan kita abaikan. Yang asas kelima tadi iaitu membantah, maknanya kita menjelaskan kebatilan, ya, membongkar kemungkaran. Ia adalah sebahagian daripada amar ma'ruf dan nahi munkar yang mana kita tak boleh abaikan. Jangan kerana kita nak jaga hati kononnya kita nak jaga kesatuan kita sehingga mengabaikan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kerana dia anggota parti kita pun diam. Jangan bising-bising tentang ini mungkar, ini tak mungkar dan seumpamanya. Ya. Apabila kita tinggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar, hendaklah kita maklum bahawa ketika itu kita akan bertemu dengan kegagalan, ya. Sebagaimana pepatah mengatakan, orang yang mendiamkan kebenaran, didiamkan kebenaran, dia tidak amar ma'ruf nahi munkar, adalah umpama syaitan bisu. Ya. Orang yang mendiamkan kebenaran adalah umpama, ya, ataupun kita kata, ya, orang yang, siapa yang tahu pepatah ni? As-sakitu 'anil haqq syaitanun akhras. Ya. Syaitan bisu ni. Syaitan bisu ni apa? Ya. As-sakitu 'anil haqq. Siapa boleh terjemah? Ya. Bila dia nampak satu kemungkaran tu, dia diam je. Dia tidak jelaskan kebenaran. Ya. Orang yang berdiam, ya, orang yang mendiamkan diri atas kemungkaran adalah umpama syaitan bisu. Ya. Orang yang mendiamkan diri atas kemungkaran adalah umpama syaitan bisu. Dan orang yang membicarakan kemungkaran, ini mengajak orang kepada kemungkaran, adalah syaitan yang bisu. Lawan dia apa? Ha? Adalah syaitan yang bersuara. Ya. Maksudnya syaitan memang mengajak kepada kemungkaran. Tapi kalau kita diamkan tu umpama syaitan lah. Barakallahu fiik. Ya. Kalau kita nampak kemungkaran tetapi kita memilih untuk diam, kita ni pun syaitan. Sebab kita redha. Kita redha dengan kemungkaran yang berlaku tu. Paling tidak dari segi zahir kita diam ni. Walaupun kalau kita ingkar sekalipun dalam hati, tapi jangan sampai kita duduk tengok lah. Paling tidak kita keluar. Kalau tak mampu nak ingkar sekalipun, keluar. Jangan duduk bersama-sama. Itu dia. Kerana kalau kita duduk diam, sedang kemungkaran berlaku di depan kita, kita umpama syaitan bisu. Ya. Tetapi itulah dia, adanya suara-suara yang kata, jangan kita bising-bising. Jangan nak kata ini mungkar, ini ma'ruf, ini mungkar. Kerana perbuatan macam ni boleh memecahkan saf kita. Boleh memecah belahkan masyarakat. Nah, ini mungkin kita biasa dengar. Jangan timbulkan perselisihan di kalangan masyarakat. Apa yang masyarakat buat tu biar. Diam-diam dulu. Jangan bising-bising. Ya. Bahkan sehingga ada slogan. Ada slogan mengatakan bahawa nata'awanu fima ittafaqna. Kita tolong menolong dalam apa yang kita setuju. Wa ya'dhiru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna. Dan hendaklah kita saling memaafkan, hendaklah kita toleransi dalam apa yang kita perselisihkan. Ini adalah slogan yang batil. Kita tidak boleh bermaaf-maafan dalam hal-hal yang batil. Kita tidak boleh bertoleransi dalam hal-hal yang mungkar. Tetapi slogan yang kita sebut tadi, ya, nata'awanu fima ittafaqna wa ya'dhiru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna,
ia adalah slogan Ikhwan Muslimin. Ikhwan Muslimin dekat Mesir tu, ya, itu slogan mereka. Ternyata bahawa ini parti Islam ni, mereka parti yang ada kecenderungan ke arah politik, tetapi ternyata bahawa pendekatan nama parti Islam, tetapi pendekatan ini diambil sama sekali tak Islam pun. Mereka kata apa? Kita tolong menolong dalam apa yang kita sepakat. Ini sesama ahli dia lah. Kita tolong menolong dalam apa yang kita sepakat. Kita bersepakat untuk nak jatuhkan kerajaan. Okey, kita tolong menolong. Sebab kita sepakat dalam tu. Tetapi wa ya'dhiru ba'duna ba'dan fi makhtalafna. Tetapi apa yang benda yang kita perselisihkan, kalau kita berselisih tentang akidah, kita berselisih tentang di mana Allah, ya, kita berselisih tentang bab ibadah halal dan haram, ya, itu kita memaafkan. Kita kena bertoleransi. Atau saya ingat kita semua pernah dengar, hendaklah kita berlapang dada. Ini biasanya. Mana boleh berlapang dada dalam hal maksiat? Mana kita boleh berlapang dada dalam hal-hal mungkar? Kan? Tetapi ini antara slogan-slogan yang disebutkan, ya. Dan percayalah bahawa orang yang berdiam diri atas kemungkaran yang berlaku di hadapannya, dia tidak nasihat dan dia tak tegur, dia tidak amar ma'ruf dan dia atau nahi mungkar, ya, dia telah menyerupai orang-orang Yahudi. Itu adalah sifat Yahudi yang menyebabkan mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana dalam surah Al-Maidah ayat 79, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Mereka, yakni orang Yahudi, tidak melarang sesama mereka perbuatan mungkar yang mereka lakukan. Mereka tidak melarang sesama mereka perbuatan mungkar yang sebahagian daripada mereka lakukan, ya. Dibiarkan kemungkaran itu berlaku, ya, atas alasan untuk mengekalkan kesatuan. Yang penting kita bersatu. Bersatu atas apa? Tak kira lah, ya. Yang penting jangan kita gaduh-gaduh. Walaupun ada benda kemungkaran, kita toleransi. Akhirnya Allah kata apa terhadap orang-orang kafir? Ini kita kena ingat. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Surah Al-Hashr ayat 14. Kamu menyangka bahawa mereka bersatu. Ini orang-orang kafir, orang-orang yang berada atas kesesatan. Kamu menyangka bahawa mereka bersatu, tetapi hakikatnya hati mereka bercerai-berai. Hati mereka tak bersatu. Ikhwan Muslim macam tu. Ikhwan Muslim ada slogan tadi, ya, kita bertoleransi dalam apa yang kita sepakat dan kita saling kita kita tolong menolong dalam apa yang kita sepakat dan kita memaafkan dalam apa yang kita berselisih. Akhirnya mereka dapatlah kekal dalam satu persatuan yang mereka namakan Ikhwan Muslimin itu. Tetapi sejauh mana kekuatan mereka? Akhirnya dia adalah ibarat apa? Ibarat tong kosong ni, tin kosong, bunyi lebih. Tetapi hati-hati mereka tu berbeza segala beza. Kita dapati dalam Ikhwan Muslimin tu rojak segala rojak. Syiah ada, Sufi ada, tarikat ada, Khawarij ada, Tabligh ada, minta maaf, semua ada. Akhirnya mereka tak dapat nak buat apa-apa pun, ya, kerana masing-masing mempunyai pemikiran yang berbeza-beza. Penyembah kubur pun ada, segala-galanya. Akhirnya apa yang nak diharapkan daripada persatuan yang sebegitu ripuh, ya, yang hati mereka tak bersatu pun atas kalimah tauhid, ya. Itu yang kelima. Yang keenam adalah tasfiyah tarbiyah, ya. Cuma saya melihat bahawa masa pun dah menunjukkan jam 12, maka mungkin barangkali kita boleh berhenti di situ dan kita boleh
tangguhkan atau minta kepada para ikhwah kalau dapatkan kitab ni boleh bacalah, ya, boleh baca bab yang ke-6 tadi tu, ya. Wallahu a'lam. Ya. Nak berhenti dulu ke terus ke? Boleh, tapi nak berhenti dulu ke? Kita berhenti dulu. Terus kita teruskan. Baik. Tasfiyah tarbiyah. Barakallahu fiik. Okey. Baik, untuk kita gunakan masa yang tersisa, ya. Kita sebutkan perkara yang ke-6 yang disebutkan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani, ya, dalam kitab 6, ya, asas utama dakwah salaf. Syekh Abdul Malik mengatakan bahawa asas yang ke-6 adalah tasfiyah dan tarbiyah. Apa itu tasfiyah, tarbiyah? Secara terjemahan dia maksudnya adalah pemurnian dan pembinaan, atau pemurnian dan tarbiyah, ya. Apabila kita sudah jelas bahawa kemuliaan umat Islam kembali kepada ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, ya. Tinggal lagi umat Islam telah berselisih dan berbeza sesama mereka, dan agama Islam telah masuk ke dalam agama Islam banyak unsur-unsur luar, ya, banyaknya unsur-unsur luar yang telah meresap masuk ke dalam agama Islam, sedangkan hakikatnya ia bukan daripada agama Islam. Tinggal lagi umat Islam rata-rata menganggap bahawa ia adalah sebahagian daripada ajaran Islam, ya. Maka di sini kita lihat adanya sebuah hadis yang sahih daripada riwayat Abu Dawud. Nabi SAW menyebutkan sebuah hadis yang kalau kita lihat memang menggambarkan keadaan umat Islam pada hari ini. Nabi kata, "Idza tabaya'tum bil 'ainah." Sekiranya kamu boleh buka muka surat 253. Hadis ini menjadi asas, ya, asas buat tasfiyah dan tarbiyah ni. Apabila kamu telah berjual beli dengan cara ainah. Ainah ini adalah satu bentuk jual beli riba. Bahkan di bank-bank di negara kita mengamalkan bentuk jual beli dengan terang. Jual beli ainah. Jika kamu sudah berjual beli dengan bentuk ainah, wa akhadhtum aznab al-baqar, dan kamu telah mengambil ekor-ekor lembu, wa raditum biz-zar', dan kamu redha dengan bercucuk tanam atau pertanian, wa taraktumul jihad, dan kamu tinggalkan jihad. Apa akibatnya? Nabi kata, sallallahu alaikum dhullan, Allah akan timpakan atas kamu kehinaan, la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Dia tidak akan mencabutnya, tidak akan mengangkat kehinaan itu hatta tarji'u ila dinikum. Dia tidak akan mengangkat kehinaan itu melainkan setelah kamu kembali kepada agama, ya. Kita lihat Nabi kata sekiranya kamu sudah mula berjual beli dengan cara ainah. Ainah ni adalah satu bentuk jual beli riba, ya. Yang mana kalau kita lihat riba memang berleluasa, ya, termasuklah di negara kita, ya. Kamu mula sibuk menarik ekor lembu, ini ibarat ataupun, ya,
gambaran kita sibuk dengan penternakan, ya. Wa raditum bizar', kamu redha dengan pertanian pun, ya. Sibuk dengan penternakan, sibuk dengan pertanian. Maknanya ibarat kata sibuk dengan dunia lah, ya, sibuk dengan dunia. Wa taraktumul jihad. Tentu saja apabila kita sibuk dengan dunia, apa implikasi dia? Jihad akan ditinggalkan lah. Kerana jihad itu antara risiko dia lah terkorban, mati syahid. Tetapi apabila sibuk dengan dunia, maka tak naklah mati. Kalau boleh nak hidup lama, ya. Siapa nak pergi berjihad? Yang peliknya semua kata kat Palestin ada jihad. Bila ada orang kata di Palestin tak ada jihad, marah. Tapi semua pakat tak nak pergi berjihad pun. Hipokrit. Semua sibuk dengan dunia. Biar je lah rakyat Palestin jihad seorang-seorang. Ya? Dia sendiri tak nak jihad kerana sibuk dengan kerja dia, kerja pejabat dia, sibuk dengan bisnes dia, ya. Hari-hari keluar pagi, balik petang, makan gaji, ya. Mana taknya nak kena bayar balik loan. Tak naklah mati sekarang, kan? Nak merasalah sikit naik kereta baru, nak merasa sikit rumah baru yang baru dia beli. Maka apabila kita sibuk dengan dunia, Nabi kata wa taraktumul jihad, dan kamu tinggalkan jihad, ya. Musuh-musuh dibiarkan. Yang mana musuh-musuh Islam ni, ya, apakah mereka berdiam diri apabila umat Islam berdiam? Tak. Makin dia naik kepala. Bukti di depan mata kita. Lihat bagaimana kuasa-kuasa besar, ya, Amerika, ya, kuasa-kuasa Eropah, bahkan Rusia sekalipun. Tengok bagaimana mereka bermaharaja lela. Bahkan ada kuasa veto, ya. Yang mana majoritinya adalah negara kafir, ya. Apabila kita tinggalkan jihad, apa akibatnya? Nabi kata sallallahu alaikum dhullan, kamu akan ditimpa kehinaan. Kita lihat bagaimana kehinaan telah menimpa umat Islam hari ini, ya. Sedahsyat-dahsyatnya, sama ada kita sedar atau tidak, ya. Dua-dua pahit. Kalau kita tak sedar, pahit. Kalau kita sedar, kalau tak sedar dah pahit dah. Kalau sedar maksud tak buat apa-apa, lagi pahit, ya. Sallallahu alaikum dhullan, Allah akan timpakan atas kamu kehinaan. Kita lihat bagaimana umat Islam, kalau siapa yang tinggal di negara kafir tu memang, ya, nak zahirkan syiar Islam pun. Sekarang kita dengar kalau pakai hijab pun diharam, dia larang, ya. Kadang-kadang kalau nak berjanggut pun tak boleh. Betul? Ni sensitif sikit lah. Tapi ini realiti, ya. Nak menzahirkan syiar-syiar Islam pun dah jadi segan. Hina tak hina, ya. Lalu Nabi kata la yanzi'uhu ankum, kehinaan itu tidak akan diangkat, dihilangkan, melainkan sehingga hatta tarji'u ila dinikum, sehinggalah kamu kembali kepada agama. Nak mengatakan bahawa kita tidak ada jalan lain, ya, untuk nak mengembalikan kekuatan kita, nak mengembalikan kemuliaan kita. Tidak ada jalan lain kecuali dengan kita kembali kepada agama kita. Tetapi apakah masalah berhenti di situ? Tak juga. Mengenangkan bahawa kalau seorang itu nak kembali kepada agama, apabila dia dah insaf daripada, ya, sibuk dengan dunia, sibuk dengan benda-benda yang haram, ya, niat kembali kepada agama, dia akan berdepan dengan berbagai cabaran dan dugaan. Dikala dia melihat ada banyaknya bentuk-bentuk agama dalam Islam ni. Setelah hari bulan dia join ISIS. Nabi kata kamu tinggalkan jihad kan? Maka pun dia nak kembali kepada agama dengan dibuat jihad, dia join ISIS. Pun, ya, keliru, pun salah, ya. Mengenangkan bahawa agama Islam telah meresap ke dalamnya banyak benda-benda unsur-unsur luar, benda-benda maksiat, benda-benda bid'ah, bahkan benda-benda syirik dan kufur sudah
meresap ke dalam agama Islam sehingga ia dianggap sebagai sebahagian daripada agama Islam, ya. Maka menjadi satu kewajipan atas kita untuk kita melakukan satu proses pemurnian, dibersihkan agama Islam daripada unsur-unsur luar yang telah meresap ke dalamnya, ya. Maka dalam hal akidah, seseorang itu tidak akan dapat memurnikan akidahnya melainkan sesudah dia membebaskan dirinya daripada segala bentuk-bentuk syirik, ya. Sebagaimana surah Al-Baqarah ayat 256, Allah kata, "Faman yakfuru bit-taghut wa yu'min billah." Barang siapa yang kufur dengan taghut, insya-Allah kita dah tahu apa arti taghut, segala sembahan selain daripada Allah, dan beriman dengan Allah semata-mata, maka sesungguhnya dia telah berpegang dengan tali Allah yang teguh, yang tidak akan putus, ya. Perlunya kita tasfiyah akidah kita daripada segala bentuk-bentuk yang menyimpang daripada akidah yang benar. Begitu juga dalam urusan ibadah kita, dalam urusan fiqh, ya, perlunya kita kembali kepada agama dengan erti kata yang benar, dengan kita membebaskan diri kita daripada segala bentuk-bentuk amalan-amalan tokok tambah yang cukup tersebar di kalangan masyarakat kita, ya. Kita lihat, ya, Nabi sentiasa ingatkan benda ni, ya, di dalam khutbah dia, di dalam ceramah-ceramah dia, dalam ceramah-ceramah agama yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingatkan benda ni tentang betapa perlunya kita menjaga amalan ibadah kita. Di mana antara kandungan khutbah Nabi yang sering Nabi ulang, bukan Nabi sebut sekali je, Nabi sering ulang. Nabi kata, "Fa inna khairal hadithi kitabullah." Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah. Wa khairul hadi hadi Muhammad. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad, iaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah sebaik-baik petunjuk untuk kita. Lalu Nabi kata apa? Wa syarral umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara tokok tambah dalam agama ni. Wa kullu bid'atin dalalah. Dan semua benda-benda bid'ah adalah sesat. Nabi ulang benda ni. Ini adalah hadis sahih dalam riwayat Muslim, ya, di mana perawi mengatakan bahawa khutbah Nabi banyak mengulang-ulang perkara ini. Dan rangkap terakhirnya apa? Wa kullu bid'atin dalalah. Nabi ulang, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu bid'atin dalalah. Semua benda bid'ah sesat. Semua benda bid'ah sesat. Semua benda bid'ah sesat. Nabi ulang kat para sahabat. Untuk supaya apa? Mereka berhati-hati daripada membuat tokok tambah dalam amal ibadah mereka. Jangan buat tokok tambah. Jangan buat inovasi. Jangan kata ini kan baik, ini kan baik. Jangan nak kononnya nak mencantikkan agama lagi tu. Tak. Agama tu dah cukup cantik, cukup sempurna. Ya. Jangan buat tokok tambah. Datang umat Islam akhir zaman kata bid'ah tu ada dua. Bid'ah hasanah, bid'ah dalalah. Sedangkan Nabi kata apa? Semua. Nabi menggunakan perkataan yang cukup ringkas dan cukup padat supaya kita faham. Wa kullu bid'atin dalalah. Dan semua bid'ah sesat. Dan semua bid'ah sesat. Ringkas, padat. Nak bagi kita mudah supaya jangan panjang. Dan semua dan setiap, tapi akhirnya tak faham juga. Dia kata bid'ah ada dua, ya. Perlunya kepada tasfiyah, pemurnian, ya, dibersihkan, ya, kita pelihara amalan kita, amalan ibadah kita daripada perkara-perkara, ya, tokok tambah
yang tidak ada asasnya dalam agama, yang bercanggah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, saya ingat boleh kita sampai di situ dahulu, ya. Dan sekiranya ada sebarang pertanyaan, bolehlah kita buka sesi soal jawab, ya. Wa karahiyatul maut. Memang tadi Ustaz jelaskan dalam yang bila yang nombor 5 kan. Kita terlalu cinta dengan dunia. Lepas tu kita takut mati kan. Apa maksud takut mati je? Ada betul lagi satu, adakah seseorang yang bertakwa, beriman ni bila dah sampai satu tahap dia dah jadi macam takut mati, maksudnya ataupun dia pun dah iman, dia tak takut mati, dia pun tak faham. Okey. Climax itu macam dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana antara apabila Nabi menggambarkan tentang keadaan umat Islam di akhir zaman, ya, dikala yushaku an tada'a alaikumul umam, dikhawatiri bahawa umat-umat yang lain akan mengerumuni kamu, kama yatada'al akalatu fi qas'atiha, seperti mana sebuah hidangan makanan dikelilingi oleh orang-orang yang ingin menjamahnya, ya. Sahabat mengatakan, aw min qillatin nahnu yawma idzin, apakah kerana bilangan kita pada hari itu sedikit, ya. Tapi Nabi kata, la, tidak, bal innakum kathir, tapi bilangan kamu bahkan cukup ramai. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail, tetapi kamu ni walaupun ramai, tapi kamu ni tidak lebih daripada seperti buih-buih lautan. Buih-buih ni, buih banyak, ya, tapi banyak kotor, ya, banyak kekotoran dia tidak banyak manfaatnya, ya. Lalu Nabi kata, dan kamu ditimpa al-wahan, ya, kamu ditimpa penyakit al-wahan. Sahabat tanya, apa tu al-wahan? Nabi kata, hubbud dunya wa karahiyatul maut, kamu ni cintakan dunia dan benci mati, ya. Apa artinya cinta dunia dan benci mati, ya? Boleh kita katakan bahawa yang dimaksudkan dengan cinta dunia, ya, maknanya kita ingin jadikan dunia ini sebagai matlamat kita, ya. Kita inginkan dunia ini sebagai matlamat kita, di mana kita nak rasa hidup tu sepuas-puas. Bila kata sepuas-puas ni maknanya mafhumlah bahawa kita nak merasa kelazatan dunia tu, ya, sebanyak mungkin, ya. Kita nak kumpulkan harta sebanyak mungkin, supaya kalau boleh bila dah kumpul harta tu bolehlah kita nikmat, ya, hasil-hasil dunia tu, ya, sebanyak mungkin, ya. Dan apabila kita dah sayang dunia, ya, dia memang akhirnya automatiknya dia akan benci akhirat. Bila sayang dunia, automatik dia akan benci akhirat. Bila kita dah utamakan urusan dunia, ya, memang akhirnya urusan akhirat kita akan terabai,
Dia memang itu adalah hukum hakam kauni ni. Tak mungkin kita dapat buat dua-dua. Ya. Tidaklah kalau kita fokus salah satu, melainkan kita akan mengabaikan salah satu yang lain. Ya. Maka akhirnya bila kita cintakan dunia, maka akhirnya kalau boleh kita nak hidup lama. Ya. Kita tak nak mati. Sebab kita menganggap bahawa dunia ini adalah syurga kita, tempat matlamat kita. Seperti mana orang kafir. Ya. Orang kafir memang itu tabiat dia. Ya. Bahkan boleh sampai ke tahap nangis-nangis tak nak mati. Di atas katil ajal dia tu menangis. Sedih. Ya. Sedih nak mati. Kerana dia, aku tak dapat nak pergi ke Paris. Tak sempat nak pergi ke London. Sampai begitu sekali. Ya. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang orang Yahudi. Yawaddu ahaduhum ayyu'ammara alfa sanah. Salah seorang daripada mereka kalau boleh nak hidup sampai 1000 tahun. Cinta sangat kat dunia tu, kalau boleh nak hidup 1000 tahun. Nak buat apa 1000 tahun tak tahu. Ya. Tapi begitu gambaran yang Allah berikan tentang orang-orang kafir ini. Maka sebahagian daripada umat Islam akan ditimpa dengan musibah yang sama. Mereka mengutamakan dunia dan akhirnya mereka lupa akhirat. Ya. Maka akhirnya aspek-aspek akhirat itu diabaikan. Ya. Maka tentulah bila diutamakan dunia, diabaikan benda akhirat, secara automatiknya dia kalau boleh dia tak nak mati. Itu dia. Ya. Dia benci mati. Jangan kita keliru bahawa takut mati ni adalah satu benda fitrah. Jangan kita keliru antara benda yang fitrah ni dengan benda yang penyakit ni. Takut mati ni ada dua. Satu fitrah, seperti mana kita macam mana sekali berani pun, kalau jumpa harimau ke apa, kita akan takut. Itu bukan maknanya kita jadi, minta maaf, kita jadi pondan. Tak. Ia adalah semula jadi. Ya. Maka begitu juga dengan takut mati. Dia adalah satu benda semula jadi. Ya. Tinggal lagi ada takut mati yang lebih. Itu penyakit yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang kita baca tadi. Kamu cinta dunia dan kamu takut mati. Takut mati di sini maknanya kalau boleh tak nak mati. Nak hidup selama mungkin. Ya. Dan bila lebih tu, ya, cinta dunia secara berlebihan dan takut mati secara berlebihan, itu datangnya cela, ya, tercela. Ya. Adapun kalau seorang itu yang dia melihat dunia ini dari segi positif, jadikan sebagai ladang untuk dia beramal, ya, dia mengambil kesempatan daripada kehidupan dalam dunia ni, bukanlah sampai dia berputus asa dan tak naklah hidup, aku nak matilah, pergi gantung diri. Itu nampak, itu salah juga. Ya. Maka kita kena betulkan pemahaman kita dalam masalah bagaimana kita melihat dunia dan juga akhirat. Akhirnya kita mengatakan bahawa dunia ini hanya ibarat tempat persinggahan. Dia bukan matlamat hidup kita. Sebaliknya matlamat kita adalah akhirat. Ya, seperti mana dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya kita faham dari segi takut mati ni, maksudnya dia tak percaya akan selepas mati. Ataukah yang balasan selepas mati? Dia tak percaya akan, dia tak percaya akhirat. Atau kita mengatakan bahawa dia takut akhirat, mengenangkan bahawa dia tidak bersedia untuk akhirat itu. Maka memang dia akan takut matilah. Ya. Kerana kadang-kadang sifat fitrah itu memang dia tidak ada sesiapa yang dapat lari. Ya. Orang yang bergelumang, ya, orang yang bergelumang dengan maksiat, bergelumang dengan dosa, fitrah akan wujud dalam dirinya tentang dia merasakan bahawa dirinya ada buat salah. Ya. Ini fitrah. Allah kata la tabdila li khalqillah. Macam mana sekalipun kita nak lari, kita tak boleh mengubah fitrah Allah tu. Pernah tak kita tengok orang yang jenis yang tak ikut agama ni, ya, orang dunia, orang yang bergelumang dengan dunia, bergelumang dengan maksiat,
Dia sampai nak pergi masjid pun dia takut. Betul? Kenal tak? Ya? Takut nak pergi ke Mekah, takut nak buat haji, takut nak buat umrah. Nak dengar? Itu fitrah. Kenapa? Gara-gara dia bergulungan dengan maksiat. Tinggal lagi dia dah buat satu kesalahan. Tapi dia tambah kesalahan lagi dengan apabila dia dah dia bergulungan dengan maksiat. Lepas tu dia takut kat masjid. Takut tu dah baik, menunjukkan bahawa ada rasa bersalah. Tetapi langsung dia tak pergi masjid. Itu salah. Dia takut malu Ustaz. Dia nanti nampak pelik kan. Itu satu hal jugalah. Ya. Saya pernah dengar ada seorang tu keluar bersama-sama, ya, untuk nak pergi solat Jumaat. Tapi yang seorang ni pergilah masjid, pergi solat Jumaat. Tapi dia tengok kawan ni keluar sama-sama. Tapi bila balik kat pejabat, dia tanya kawan seorang tu, tak nampak kau pergi kau masjid tadi? Aku keluar, aku tak jumpa masjid. Sampai begitu sekali dia tak nampak masjid. Wallahu a'lam, saya melihat bahawa seolah-olah ini ada benda, ada luar biasa yang berlaku terhadap golongan orang yang bergulung dengan maksiat. Sampai keadaan hati mereka, Allah tutup mata mereka, tak nampak masjid. Percaya atau tidak? Dia tak nampak masjid. So itu dia kata balik, kawan tu tanya dia, mana kau kat masjid tadi? Aku tak jumpa masjid, dia kata. Ya? Seperti mana kita ni kalau tak biasa, kita insya-Allah orang yang baik-baik, kita tak tahu tempat maksiat ni. Siapa tahu disko kat mana? Mana disko yang paling dekat? InsyaAllah semua gitu, mati akal, tak tahu, kan? Betul? Tapi insyaAllah tanya, mana masjid? Semua insyaAllah tahu, kan? Ini menunjukkan hati kita ni bersih, ya? Tapi orang hati kotor, dia terbalik. Disko mana? Woi, tahu aja. Tanya masjid, tak tahulah pula. Betul? Itu dia. Ya? Wallahu a'lam. Ustaz, buat kematian ni Ustaz, untuk orang-orang beriman dan Orang apa? untuk orang yang beriman bila menghadapi mati ni, dia kesakitan dia ni macam mana Ustaz? Sakitan. Ya, kita Ustaz kata fitrah kan, kita ni takut nak mati kan, nak menghadapi maut ni kan. Aha. Adakah kesakitan yang Allah bagikan kepada orang beriman ni dia kurang daripada orang yang tak beriman? Tak nafikan. Seperti mana dalam hadis, ya, hadis Bukhari Muslim menyebutkan tentang keadaan orang yang berdepan dengan ajal. Ada sebuah hadis yang cukup panjang yang Nabi bacakan ketika Nabi berada di perkuburan kerana kematian seorang sahabat. Hadis itu cukup panjang. Nabi menceritakan tentang keadaan seseorang itu apabila dia berdepan dengan kematian. Dan Nabi menyebut keadaan orang yang beriman dan keadaan orang yang kufur. Bagaimana dua situasi yang berbeza yang dihadapi oleh kedua mereka. Dan Nabi sebut tentang keadaan orang yang beriman, bagaimana rohnya dicabut. Disebutkan dalam hadis itu bagaimana roh itu dicabut, digambarkan bahawa dia adalah ibarat, saya tak ingat gambaran tu, yang secara kasarnya dia adalah ibarat duri yang ya. Air yang keluar tu, yang malaikat datang dengan Barakallahu fiik. dan bawa mis wangi tu. Bagaimana roh tu dicabut? Sedaya upaya mereka akan cabutnya, ni ringkasnya, sedaya upaya mereka akan cabut dengan selembut mungkin. Pun begitu, dia tetap sakit. Ya. Itu adalah bagi orang yang beriman. Kalau bagi orang kafir memang sekeras-kerasnya lah, ya. Roh mereka dicabut, ya. Itu dipanggil sakaratul maut. Dan kita melihat dalam hadis kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi berdepan dengan sakaratul maut, Nabi berpeluh. Itu Nabi berpeluh. Nak menunjukkan bahawa sakaratul maut itu adalah satu yang berat, ya, satu benda yang susah, satu yang sukar. Kalau Nabi pun berpeluh, kita macam mana lah pula, ya. Semoga Allah memudahkan, ya, urusan sakaratul maut kita. Maksudnya pilihan lah, memang punya sakit. Memang sakit, ya. Memang dia adalah sakit, ya.
Itu dipanggil sakaratul maut, ya. Nabi dalam hadis, ya, disebutkan bagaimana Nabi sampai pengsan, ya. Nabi pengsan, Nabi celik balik. So, Nabi pengsan balik, ya. Ketika Nabi sedang bersandar ke atas dada Aisyah, ya, binti Abu Bakar As-Siddiq, isteri Nabi. Dan Nabi ada menyebutkan hadis ni, saya tak ingat apa hadis, ketika Nabi mengedepan dengan sakaratul maut, ya. Antaranya Nabi kata fir rafiqil a'la, ya, fir rafiqil a'la, bersama dengan teman-teman yang tinggi, ya. Baik. Kalau ada sebarang pertanyaan lain sebelum kita tutup kuliah kita. Dalam bab hati, macam mana kita nak tahu keadaan, status hati kita sama ada kita tu baik dan bagaimana kita nak untuk nak baiki hati. Dalam hadis yang kita baca, ya, siapa yang masih ingat hadis yang kita baca, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al jasadu kulluh wa idza fasadat fasada al jasadu kulluh ala wa hiya al qalb. Sungguh dalam jasad kita ni adanya segumpal daging yang mana kalau dia baik maka baiklah seluruh tubuh itu, dan sekiranya ia buruk maka buruklah seluruh tubuh itu. Sesungguhnya ia adalah jantung atau hati. Bagaimana kita nak tahu bahawa hati kita ni baik, hati kita ni bersih? Percayalah bahawa hubungan antara hati dan atau batin, kita kata hubungan antara batin dan zahir kita, dia adalah ibarat apa orang kata, kembar siam. Dia sangat berkait rapat, tidak boleh dipisahkan antara keduanya. Ini pun kadang-kadang ada orang salah faham. Nabi kata kalau jiwa kita baik, maka baiklah seluruh tubuh kita. Dengan erti kata, ya, baik atau buruknya zahir kita menunjukkan keadaan jiwa kita. Sekiranya kita mendapati bahawa kita suka kepada kebaikan, kita menjaga solat kita, kita menjaga hukum hakam agama, kita suka agama, kita patuh agama, kita berusaha sedaya upaya untuk bergaul dengan orang-orang baik-baik, dan kita menjauhi tempat-tempat dan orang-orang yang tidak baik. Percayalah bahawa ini semua menunjukkan jiwa rohani kita yang baik. Orang yang perkataan-perkataan dia baik, dia tak suka mengumpat, tak suka berbohong, tak suka sumpah seranah, ya, ini semua menunjukkan bahawa hatinya baik. Berbeza kalau sebaliknya, kalau orang yang tak solat, orang yang mendokong pemikiran khurafat, macam-macam kepercayaan tahyul, percaya kepada kuasa ni, percaya kepada apa dipanggil, pantang larang yang tidak ada asal usul dalam agama. Dia takut ni, takut tu. Bila nak masuk hutan dia mambang barat, mambang kiri. Dia tidak menjaga hukum hakam agama. Dia tak jaga solat, lalai dalam solat. Dalam pergaulan, dia bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Minta maaf, barangkali dia bergaul dengan orang yang isap rokok, dan dia rasa tenang dengan orang-orang yang isap rokok. Dia tak ada masalah. Aku toleransi, dia kata. Muzik, ini muzik ni satu masalah. Minta maaf, saya sekadar sebut je. Dia tak ada masalah. Muzik hingar-bingar, dia seperti bunyi burung-burung sepoi-sepoi je. Padahal muzik dengan segala-gala, ya, perkataan-perkataan lucah dan maksiat. Dalam majlis-majlis
tidak diredai oleh Allah. Dia duduk dengan tenang, dengan penuh khusyuk. Majlis ihanana, majlis tahlilan, majlis maksiat dan bid'ah. Dia tidak merasa apa-apa. Bahkan dia rasa tenang. Ini menunjukkan adanya masalah di dalam jiwa dia. Jiwanya sudah dinodai. Dan dalam sebuah hadis Nabi mengatakan bahawa seseorang itu barangkali dia melakukan satu dosa, maka hatinya terkena satu tumpukan hitam. Sekiranya dia bertaubat daripadanya, maka dibersihkan tumpukan hitam itu. Sekiranya tidak dan dia terus melakukan dosa itu, tumpukan hitam itu akan terus bertambah sehingga akhirnya jiwanya menjadi hitam legam. Maka jiwa kita itu antara dua. Sama ada dia putih berseri, atau dia sudah dinodai dengan tumpukan-tumpukan hitam, atau dia sudah bertukar jadi hitam gelap gelita. Dan ini kita boleh lihat seperti yang kita sebut tadi, bergantung kepada keadaan zahir seorang itu. Dia menggambarkan batin dia. Berbeza dengan ada satu pepatah bahasa Inggeris, tapi pepatah bahasa Inggeris ni kita tak boleh guna dalam konteks antara kaitan zahir dan batin ni. Pepatah Inggeris tu kata, don't judge a book by its cover. Tapi dalam Islam bukan macam tu. Dalam Islam, you have to judge the book by its cover. Lebih kurang lah macam tu. Seperti mana zahir seseorang, begitulah batin dia. Sekiranya zahir dia baik, maka itu menjadi petanda bahawa rohani dia, batin dia baik. Mustahil kalau batin itu baik tapi zahir tak baik. Mustahil bahawa orang tu dia beriman, takut, takwa kepada Allah, segala-gala mengharapkan keredaan Allah, takut kemurkaan Allah, tapi dalam masa yang sama dia tak solat misalnya. Dalam masa yang sama dia berzina. Mustahil macam tu. Kenapa kita kata macam ni? Kerana ada suara-suara sumbang yang kata ni, kadang-kadang minta maaf lah, kadang-kadang perempuan tu tak pakai tudung. Dia kata, walaupun saya ni tak pakai tudung, tapi hati saya suci tau. Dia kata niat saya baik. Apa guna? So dia nak berpasafah pula. Apa guna kalau saya pakai tudung tapi saya macam si timah? Dia pakai purdah lagi tapi mengumpat mulut macam dia kata macam tu. Ini keliru. Ini ada wujudnya kekeliruan yang sangat dahsyat. Kita katakan bahawa sekiranya hati awak bersih dan suci, pasti awak akan tunduk kepada perintah Allah, dan antaranya adalah dengan pakai tudung. Adapun tentang si timah tadi tu yang pakai purdah tapi mulut dia macam-macam, tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena dengan awak ni. Awak masalah awak, dia masalah dia. Kita tak nafikan bahawa dia pakai purdah itu baik. Walaupun mulut dia berkata dengan kataan caci nista, tetapi ini tak menunjukkan bahawa purdah itu tak baik. Kadang-kadang jangan kita keliru benda tu. Kan? Tidak nafikan bahawa dia memberi gambaran yang tak baik pada si perempuan tadi tu, kan? Pakai purdah tapi mulut tak baik. Memberi gambaran yang negatif lah. Seperti mana kita ni orang Islam, kalau kita pakai kopiah, kadang-kadang ada, minta maaf lah, kadang-kadang ada pakcik yang dah pakai kopiah, pakai baju Melayu semua, tapi isap rokok kat luar masjid. Nampak tak baik. Tapi ini tak menunjukkan bahawa kopiah ni tak pakai, yang ni kadang-kadang ada yang jenis pakai serban lagi tapi isap rokok. Ini memang something wrong. Tetapi serban tu tak bersalah, kopiah tu tak bersalah. Yang bersalah tu adalah isap rokok tu. Saya suka nak sebut, kadang-kadang sejauh mana kita berusaha untuk nak menutup keburukan kita,
Orang itu boleh berpura-pura. Ya. Seseorang itu boleh berpura-pura baik, sedangkan realitinya hati dia bermasalah. Ya. Betapa cepatnya hati dalam tu, isi hati tu terzahir, antara yang kita boleh bagi sebagai contoh, ini sebagai muhasabah. Jangan sampai kita tertipu dengan diri kita sendiri. Itu kemuncak penipuan. Kita tipu diri kita. Kita kata bahawa kita ni baik, sedangkan realiti kita tahu bahawa kita ni tak baik. Kita ni banyak kesalahan-kesalahan dan pembaikan yang kita boleh buat, yang perlu kita buat. Antara tanda seseorang itu bahawa dia ni bermasalah, hati dia, jiwa dia bermasalah. Ini saya boleh bagi contoh je, contoh sahaja, jangan salah faham. Kadang-kadang bila orang cuit ni, wah, mulut dia, boleh faham tidak? Dia panggil melatah. Tapi melatah tu pun Masya Allah, zikir dia. Ini menunjukkan sedikit sebanyak jiwa yang tak baik. Kerana mulut, kadang-kadang dia kata-kata lucah. Nampak dah cantik dah. Kadang pakai tudung siap. Orang tua pun kadang-kadang. Ataupun barangkali ya pakai kopiah, semua orang pergi masjid semua. Tok lebay lagi, imam lagi. Tapi kalau imam tu dia cucuk. Kita tak tahu dia boleh mencarut, tiba-tiba boleh mencarut. Ini menunjukkan bahawa ada ya pemulihan, pembaikan yang perlu dibuat. Ya, insya-Allah. Wallahu a'lam. Baik, insya-Allah. Ya. Ada soalan tanya? Penyakit waswas. Tidak dinafikan bahawa orang yang ditimpa waswas, dia telah menjadi mangsa mainan syaitan. Ya. Antaranya adalah seperti yang kita lihatlah, waswas ni adalah satu penyakit. Ya. Apabila dia melakukan sesuatu, dia tak yakin. Ya. Contoh kadang-kadang kita lihat apabila dia ambil wuduk, ya, kadang-kadang sampai ambil wuduk basuh 2-3 kali. Atau sebelum tu apabila pergi tandas, ya, dia pergi tandas, dia buang hajat, ya, buang air kecil contoh, lalu dia rasa ada lagi lah, maka dia pun buatlah berbagai makai kaedah, terlompat-lompat, kadang-kadang pusing kanan, pusing kiri. Tidak dinafikan ada yang kata kena buat macam tu, ada yang kata kena urut, ada yang kata kena buat ketuk ketampi, kan, supaya semua keluar, supaya kencing tu, minta maaf, tus. Apabila wuduk, ada yang sampai 3 kali, 4 kali, habis. Kadang-kadang memang kita tengok kat masjid tu bila time wuduk, basah, banjir. Ada yang jenis kadang-kadang besen tu sampai runtuh. Saya kenal ada orang bertimpa was-was, mana taknya dia letaknya kaki dia yang setan berat tu, runtuh besen tu. Tapi gara-gara was-was. Dan bila salat pula, yang kita tahulah, Allah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, qul a'udzu binnas, alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi. Betul kan? Was-was. Bila salat kadang-kadang sampai ulang-ulang balik salat. Dia lama di salat, lama dalam tandas, lama ambil wuduk, lama dalam salat. Akhirnya semua pakat tak nak ikut dia. Kalau bermusafir dengan dia, ini orang ini janganlah keluar bermusafir dengan dia. Ya, asyik kena tunggu je. Ya. Jelas orang macam ni telah ditimpa penyakit waswas. Apakah cara ubatnya? Kita kata akhirnya tidak ada cara lain kecuali dengan kita fafirru ilallah. Kembalilah kepada Allah. Kembalilah ke pangkuan Allah. Kerana orang yang waswas, dia berada dalam pangkuan syaitan. Dan syaitan ni memang nak menyusahkan kita. Kerana syaitan tu memang musuh kita. Dan syaitan tu memang kalau boleh nak mengganggu kita, nak merosakkan kita, nak merosakkan ibadah kita,
supaya kita sentiasa dalam keadaan sangsi dan syak. Ya, tujuan dia apa? Supaya kita rosakkan ibadah kita. Maka kita kata hendaklah kita kembali kepada Allah. Bagaimana kita kembali kepada Allah? Antaranya adalah dengan ilmu. InsyaAllah tadi kita dah belajar tadi. Ilmu adalah antara penyelamat kita. Ya, di samping kita berserah kepada Allah, kita minta petunjuk hidayah daripada Allah, ya, supaya Allah bantu kita. Tapi ilmu memainkan peranan yang penting juga. Contohnya dalam masalah buang air tadi, kita kata jangan sekali-kali kita buka pintu was-was. Antaranya adalah kita kena tutup pintu was-was tu daripada mula lagi. Kalau kita dah masuk was-was, nak keluar susah. Sebab tu syarak kita melihat dia sentiasa dah tutup prevention. Apa prevention? Pencegahan. Syarak dah meletakkan banyak pintu-pintu pencegahan supaya elak daripada kita jatuh was-was ni. Contoh dalam buang air tadi, kita tidak dituntut supaya buat ketuk ketampi, mengurut-ngurut, pusing kanan dan kiri, berdehem. Ada yang kata kena dehem. Itu kadang-kadang kita dengar orang main dehem tu, itu ada was-was lah tu. Ya? Tak perlu semua tu. Sebaliknya kita, kalau kita buang air tu, lakukan dengan tenang, ya. Dan apabila kita melihat bahawa sudah tidak ada apa yang keluar, maka kita basuh kemaluan kita. Ini semua diajar oleh syarak. Dan apabila kita pakai pakaian kita sebelum kita nak ambil wuduk lagi, apa sunnah ataupun asar sahabat tentang hal ini? Siapa tu? Ambil air, renjis kat bahagian kemaluan kita tu. Tujuan dia apa? Untuk menutup pintu was-was. Supaya tak, ini dah lepas pakai pakaian. Atas seluar. Sebelum pakai tu kita dah basuh kemaluan kita. Lepas dah pakai pakaian tu, seluar atau sarung atau apalah, ambil air, renjis kat bahagian kemaluan tu. Tujuan dia apa? Supaya kalau lepas tu syaitan main kat kita dengan, kadang-kadang syaitan ni dia canggih juga. Dia membuatkan kita rasa macam keluar lah. Alamak, ada tup. Bahaya tu selalu. Bila rasa, pertama kali jangan pandang. Siapa yang pandang tu memang awak cari nahas. Ya? Kalau kita yakin, lain. Kena bezakan ni. Ini juga ilmu. Bezakan antara yakin dan was-was. Aku rasa macam ada keluar. Bezakan. Ini ilmu ni. Dan ini memang tak ada siapa yang dapat bagi kat kita fatwa sama ada awak yakin atau tak, kecuali diri kita. Ini sebab kita kena belajar agama. Maka kalau kita yakin, ya aku terkencing dalam seluar tadi, iyalah, pergi tukar, pergi basuh, ya. Tapi kalau kita, aku rasa ada terkeluar lah. Di sini kita kata ini was-was, ini pintu syaitan, jangan kita masuk. Ya, was-was, ini rasa. Dan memang kena ada ilmu lah untuk nak bezakan antara mana satu memang betul-betul kita kencing, minta maaf, dan mana yang kita rasa. Itu kena ilmu juga, ya. Akhirnya jangan kita pandang. Dan kalau kita dapati macam ada basah-basah pun, insya-Allah hati kita selamat. Sebab kita kata apa? Ini adalah hasil daripada renjisan tadi. Ya? Renjis lah. Janganlah kuyupkan, renjiskan. Sebab dia titisan-titisan ni, dia datang dengan titisan. Kan? Kalau kita dah basahkan, akhirnya lain ceritanya, ya. Boleh. Itu dalam masalah lepas buang air. Adapun ketika ambil wuduk, sekali lagi kita lihat syarak dah tetapkan. Jangan sampai lebih 3 kali. Nak basuh sekali, boleh. Nak 2 kali, boleh. Nak sampai 3 kali, boleh. Siapa yang sampai 4 kali atau lebih, Nabi kata faqad asa'a wa zalama. Sungguh dia telah buat buruk dan telah menzalimi dirinya. Ya. Itu ada yang kita sapu kan. Macam mana pula? Kita
sebenarnya air yang keluar tu. Kita ambil tu sikit dah. Tapi air yang keluar dari pipe tu adakah itu sekarang zalim juga tak? Itu iyalah bergantung situasi dan keadaan lah. Kalau kita buka berpada dan kita lakukan dengan secepat mungkin supaya kita jimat air, tak ada masalah lah. Ya, kita tak ada nak kata bahawa kena buka sikit, sudah ambil sikit tutup balik. Itu jelas akan menimbulkan kesulitan dan agama sentiasa tak nak menyulitkan kita. Maka kita lakukan semua berpada-pada. Ya, maka sama, jangan pula ada yang nak buat hukum haram buat pipe untuk nak ambil wuduk sebab nanti membazir. Itu jelas ada unsur berlebih-lebihan. Maka di sini kita kena jangan berlebih-lebih dan jangan kita ambil sambil lewa. Sambil lewa macam mana? Buka vut. Wom. Macam tengah ni, ya. Jadi akhirnya itu dia. Jangan sampai lebih 3 kali. Kerana kalau lebih 3 kali, itu bukan wuduk namanya. Ya. Ini semua pintu untuk tutup pintu was-was tadi. Maka akhirnya kalau dah 3 kali dah cukup. Kita kena disiplinkan diri kita juga. Kita kena ada psikologi yang kuat berdasarkan ilmu lah. Kerana kalau kita ilmu tak ada, maksud kita biar fikiran kita terus dimainkan oleh syaitan, memang akhirnya tidak akan berkesudahan kita, ya. Iaitu tentang wudu, ya. Dan ada pula tentang solat. Ketika solat kita lihat banyak hadis-hadis tersebut, ya. Antaranya adalah Nabi kata, sekiranya seorang kamu solat lalu dia merasa ada terkeluar benda, keluar angin, dia rasa, perhatikan perkataannya, dia rasa, lalu dia rasa ada terkeluar angin, Nabi kata apa? Fala yansarif, jangan dia keluar daripada solat hatta yajida rihan atau yasma'u sautan, sehingga dia bau, ya, atau dia dengar bunyi, atau dia tengok orang lain semua dah pengsan. Nampak? Ini semua tujuan dia adalah untuk tutup pintu was-was, ya. Wallahu a'lam. Ya, insya-Allah. Baik, insya-Allah. Boleh? Berkenaan dengan suci tadi. Ya. Dalam hadis pun kalau tak ada ayam, kita boleh pakai batu kan? Batu kan? Ini untuk istinja. Istinja. Kadang-kadang dalam bilik hotel tu, dia tak ada ayam, dia bagi tisu kan. Sisat. Ada yang hukum fikah kita boleh kias tisu tu dengan batu. Boleh. Ya. Batu itu ya, boleh. Kerana batu itu hanya bukan yang dimaksudkan secara zatnya. Ya. Bukan syarat. Tidak ada ulama yang kata hanya boleh guna batu. Bahkan Nabi dalam sebuah peristiwa, Nabi meminta seorang sahabat tu pergi cari batu untuk istinja. Nabi kata apa? Elakkan 2 saja. Siapa ingat? Rauth atau azam. Nabi hanya kecualikan 2 sahaja benda yang kita perlu elakkan ketika nak guna istinja, iaitu tulang dan najis, ya. Tulang dan najis. Elakkan, jangan, 2 benda ni hanya yang perlu dielakkan ketika istinja. Maksudnya apa? Selain daripada najis, maknanya najis haiwan ternakan, ya, ataupun tulang, maka ia boleh digunakan untuk istinja, ya. Tidak ada masalah. Boleh? Baik, kita tutup sekadar itu, ya. Sekadar itu untuk kuliah kita pada kali ini. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.